Manja mengiktiraf mereka yang bergelar bapa. Seperti bapa yang berdiri di sebelah saya ni. Selamat Hari Bapa, Fadli. Wow, terima kasih ya Lydia. Dan inilah masanya untuk kita hargai ya jasa dan muliakan insan yang menjadi hero utama dan pertama dalam hidup kita. Ya, Manja akan tinjau hobi memancing yang mungkin akan dapat pancing bapa-bapa yang menonton untuk mulakan aktiviti baru. Dan kita juga akan sembang TMI bersama seorang selebriti dan bapanya yang akan berkongsi tentang keakraban mereka ya. Banyak lagi paparan menarik khas untuk anda sebentar saja lagi di Manja. Selamat malam semua. Hello. Selamat malam semua. Ya. Selamat Hari Bapa. Terima kasih. Ya. Saya rasa lega. Dan saya pasti ramai di luar sana juga rasa lega pada hari ini. Kenapa rasa lega? Lega kerana mulai hari ini perjumpaan sosial dan ditingkatkan daripada 2 kepada 5 orang. Dan setiap rumah boleh menerima 5 orang tetamu dalam sehari. Oh, yang itu pun memang saya rasa lega lah Hans ya. Dan mulai minggu hadapan juga kalau keadaan terkawal kita dah boleh menjamu selera walaupun dengan had seramai 5 orang sahaja Hans. 5 orang saja boleh makan kat luar ya? Ya, Kalau boleh. gitu saya rindu order 2 roti john, 2 teh tarik. Ya. Saya pun rindulah makan di luar bersama teman-teman kan. Dan kalau macam itu saya rasa saya bolehlah sambut hari bapa di luar ya. Okey, tapi kalau keluarga anda lain sikit Hans. Oh, Kalau lain, ya? mana keluarga anda ni dah melebihi 5 orang, anda sebaiknya duduk di rumah sajalah Ya, kan. ya, ya. Tapi bila kita sebut tentang hari bapa dan juga anak-anak kecil ni, manakah anak-anak anda masih kecil? Pernah tak anda terima hadiah-hadiah yang mungkin pelik dari mereka? Tak payah tunggu hari bapa sis. Hari-hari dapat hadiah pelik. Apa di antaranya? Tapi saya rasa ada satu peristiwa yang saya tak boleh lupakan lah. Semasa saya baru pulang dari kerja tu kan, anak saya yang ketiga, Iman. Iman. Pimpin tangan saya cakap, Daddy, I got present for you. Okey. Bawa saya masuk bilik, saya lihat mana hadiahnya. Dia tarik pintu belakang, ada kata-kata I love you. Di mana tu? Di tembok. Ya. Tapi sweet lah. Sweet untuk Iman, tapi sweet and sour buat saya. Kenapa sour? Sour sebab saya nak kena lap lah. Sour lah maksudnya. Orang kata sweet things don't come easy kan? Ya, dan sepenuh menyambut Hari Bapa ni kami berempat akan sembanglah secara eksklusif selepas rancangan ini berakhir menerusi Wadah IG Live mulai 9.45 malam nanti. Ya, dan kita ada plan untuk share kisah menarik antara kami dan hero utama dan pertama kami, bapa kami secara eksklusif. Jadi jangan lupa malam nanti 9.45 malam menerusi IG Mediacorp Suria. Ya, dan minggu ini Manja ada paparan menarik untuk para bapa. Dan Hans, kenapa minggu lepas anda kata anda kurang minat dengan pancing sebenarnya? Oh, kerana pancing ni buang masa lah, mengambil masa kan. Jadi saya selam, tangkap ikan, pakai tangan. 2 ikan ni, satu untuk isteri, masak asam pedas. Satu untuk ibu mertua, masak ikan masak tauco. Wah, kelakar anda. Mudah kan? Inilah contoh bapa yang entu sangat. Tapi saya pasti ramai kaum bapa sebenarnya minat dengan memancing ya. Dan sebenarnya Fadli akan bawa kita menjenguk bagaimana joran boleh ditempah khas dengan bahagian pilihan dan juga direka dengan corak pilihan. Personalized lah orang kata. Kalau gitu maknanya saya boleh letak muka saya pada joran tu ya? Tapi nanti saya takut ikan-ikan tu terkejut ya. Tak, ikan akan terpesona bila nampak muka saya dan terus termakan mata kail saya tu. Bukan kelakar saja tapi tapi saya rasa saya lebih terpancing untuk dengar ya temu bual bersama tetamu TMI, pasangan selebriti anak dan bapa Lydia Izzati dan Jasmani Basri. Ya, tentu sekali menarik ya kerana saya nak tahu sangatlah apa agaknya rahsia keakraban mereka walaupun setelah Lydia berumah tangga. Ya, saya pun rasa ya saya nak pastikan bila anak-anak saya dah dewasa ni jadi macam mereka sentiasa akrab dengan ibu bapa. Saya rasa itu adalah impian setiap ibu bapa kan. Dan Han, saya dengar cabaran brosis cuba minggu ni anda dan juga sis Lydia ada gunakan mesin pasta. Adakah cabaran masak? Oh, kalau nak tahu tak boleh tahu. Kena tunggu sampai ke akhir rancangan. Nantilah. Betul. Tapi sebelum tu, apa kata kita bersama Tauki Makan Tiup? Boleh? Oh, kalau Tauki Makan Tiup kita ni, bukan saja suaranya sedap ya. Oh, sedap suaranya. Sama ya. Dan dia ni pun juga seorang bapa misali lah yang selalu mendahulukan anak-anaknya. Sweet kan? Dan dengan itu, selamat Hari Bapa, Abang Lo. Selamat Hari Bapa, Arzen. Ya, jadi Hans, kemana agaknya dia bawa kita pada minggu ni? Saya tak pasti, tapi saya dengar ada kena mengenal dengan penggunaan 9 jenis
rempah ratus sekaligus, sis. 9 jenis rempah ratus sekaligus. Ya, saya tak dapat bayangkan. Saya dapat kata kita bersama RZ kini dalam segmen Makan Tiup. Terdapat 9 jenis rempah untuk hidangan kita kali ini. Dan rempah ni semua mudah untuk anda dapatkan. Kita ada ni bunga lawang, kita ada juga cengkeh, dan kita juga ada ni kayu manis atau cinnamon. Dan tidak ketinggalan kita ada buah pelaga, kita juga ada kumba, serbuk halia, daun salam, dan juga serbuk bawang, juga serbuk bawang putih. Ini semua untuk hidangan kita pada hari ini. Tapi kan, takkan jangan makan rempah je kan? Pelik Hai, Azek. Hai. Hai, saya Chef Halim. Sedia nak makan? Lebih dari sedia you. Okey, jom masuk. Silakan. Jadi Chef Halim nak tunjukkan kita rempah tadi tu dengan mi kan? Cerita sikit pasal mi lomi ni. Saya punya mi rempah yang adalah Wusen halal lomi. Lomi ini asal dari Hokkien, Changzhou, China. Saya kena masuk rempah dalam sup dengan ayam. Lepas itu saya kena masak dan chicken. Jadi jenis mi yang bagaimana harus kita gunakan ni? Kalau dekat ni lomi biasa, dia bagi pilihan mi yang tebal. Tapi di sini kita guna mi. Berbeza sikit. Jadi kalau tak gunakan yimi, boleh tak kita gunakan mi jenis yang lain? Boleh. Mi kuning tebal, yang kuih tiaw, dan ini mi hun pun boleh. Dan kalau kuah yang dihasilkan ni menggunakan rempah ratus tadi kan? Yes. Jadi mesti pekat ke, cair ke, bagaimana? Ni pekat. Kita akan pekat dengan kanji. Dan kalau kita tidak gunakan ayam, boleh tak kita gantikan mungkin dengan makanan lauk macam udang ke, ketam ke, ikan ke, bagaimana? Dengan masak dengan sup, mungkin boleh guna dengan lembu juga, tapi saya try dengan ayam saja. Ayam sahajalah Ya. buat masa inilah. Ya. Nampak tu? Memandangkan telah pun dimasak dengan 9 jenis rempah, dan yang dapat rasa kayu manisnya, dapat rasa bunga lawangnya, buah pelaganya, dan pada masa yang sama, mi ni agak kenyal atau springy. Ya, tidak kata orang tu lembab atau lembik atau soggy, tidak langsung. Memang sedap sangat-sangat. Dan digunakan yimi. Anda juga boleh gunakan mi kuning, mi kuih tiaw, mi hun, terserah pada anda. Dan juga anda diberikan pilihan untuk bersama-sama dengan mala sos atau sour plum. Terserah pada anda. Yang ini sambal, babe. Inilah dia yang buatkannya sedap sangat-sangat. Ni dia ayam dia yang telah pun diperap selama lebih kurang 20 minit, ya. Telah pun dikukus dengan 9 jenis rempah. Bayangkan. Jadi untuk anda di studio, jangan marahlah ya, sebab tak boleh bawa balik studio kan. Jadi I bawa balik rumah je lah. Sorry. Ya, halo. Sorry, Sorry. 2 bungkus ya lomi nak. Nak, saya nak. Nak juga ya? Sebab saya pun belum pernah rasa. Sebab juga tak ada makanan lomi di sini ya. Akan ada bila tiba masanya lah, Hans. Ya, tapi sebenarnya tentang lomi ni, Syirah, hidangan lomi ni adalah hidangan harian. Walaupun dalam majlis perkahwinan ataupun perayaan budaya orang-orang Changzhou. Ya, dan cara membuat lomi ni juga telah melalui evolusi, Hans. Menyesuaikannya dengan selera rasa orang sini. Syirah, walaupun kita tak dapat keluar negara untuk meninjau hidangan-hidangan antarabangsa ni, kita masih boleh orang kata berantau Singapura untuk dapatkannya. Atau kita boleh belajar masak. Saya dengar-dengar awak memang suka masak kan di rumah? Tak cakap masak lah. Saya kalau masak, ada 6 orang anak kan, 6 course meal. Kadang-kadang rumah saya ni tukar jadi hotel atau restoran 5 bintang. Oh, kerana saya rasa 6 orang anak tu lain-lain cita rasanya lah. Tapi kalau anda dah masak 6 course meal tu, kalau 7 course meal tak ada bezanya kalau saya datang boleh Sekarang cuba boleh kan. datang Dan kalau kita sebut tentang selera dan juga makan ni, saya dengar-dengar pada minggu hadapan ni Abang RZ kita ni akan bawa kita ke sebuah restoran Morocco.
menjadi jauh jadi lagi, ya Dapat Razak ya. Tapi bila agak nak kongsi kita ni? Nantilah. Nanti ya, tak mengapalah. Kita akan nantikan tinjauan pada minggu hadapan. Seperti Abang Razak selalu katakan, dengan penuh debaran. Tepat sekali. Dan Manja akan berehat seketika dan sekembalinya kita akan sembang bersama tetamu TMI, pasangan anak dan papa Lydia Izzati dan Jasmani Basit. Ya, juga Tunwal Has bersama hos rancangan permainan terkini Lintas Pintas. Kita akan bersama Suzairi Sumari dan Isa Bora. Jangan ke mana-mana, kekalkan posisi dan terus bersama kami di Manja. Sentiasa manja, sentiasa manja. Inilah Manja dan pastinya Hari Bapa bakal menjelang pada hujung minggu nanti. Pak Lee, dah 2 tahun kan anda sambut Hari Bapa. Ada tak perbezaan bila dulu anda yang menyambutnya untuk ayah anda dan sekarang ni anda pula yang diraih? Sudah tentu adalah bezanya. Ada, ya? Mesti ada bezanya. Sekarang ni baru saya dapat rasakan apa yang dilalui seorang bapa ya. Seorang bapa ni satu susuk individu yang sangat istimewa, Lida ya. Kalau seorang ibu tu kita tahu ya kasih sayang dia ni sampai ke syurga ya. Tapi kalau seorang ayah ni pengorbanan yang tak terkira ya. Kerana dia mengorbankan gaya hidupnya, waktu tidurnya, impiannya, kerjanya. Over sebab saya ni demi ya, keluarga dan anak-anak. Dan kadang-kadang Lydia, kita tak nampak pengorbanan ni semua. Ya? Sayang, kita tak nampak. Anda pernah puji diri sendiri ya? Bukan puji, ini semua kata-kata fakta. Tapi memang betul lah ya. Seorang bapa ni memang susah untuk meluahkan apa yang mereka rasakan kerana mereka ni lah tunggak keluarga ya. Tapi sebenarnya luar saja nampak keras ya, ganas, garang, dalam hati sentimental. Betul tak? Anda tanya saya? Ya. Saya tak boleh bilang apa-apa ya. Ini rahsia seorang ayah. Rahsia seorang bapa ya. Tapi saya rasa yang penting seorang bapa ni juga menjadi suri teladan atau role model ya kepada anak-anak. Jadi saya harap bila anak saya dah besar nanti beliau akan menjadi versi saya yang bukan terbaik ya, tapi lebih baik. Tersentuh saya dengar Pak Lee. Ya, cakap tentang anak dan bapa ni dalam TMI malam ni kita akan sembang bersama pasangan pelakon anak dan bapa. Siapakah? Nak tahu siapa? Ya? Kita persilakan Lydia Izzati bersama bapanya Jasmani Basri. Silakan. Silakan. Jemput duduk. Terima kasih. Pimpin ayah-ayahnya. So sweet. Selamat datang ke Manja. Terima kasih Dan jemput kita. Ya, selamat Hari Bapa juga ya kepada Uncle Jas. Ya, terima kasih banyak. Jas. Alhamdulillah. Semua okey dia datang sini okey ya? Okey. Pimpin dari rumah pimpin ya. Saya ambil lah bawa datang sini. Okey Uncle Jas ni, Lydia ni beliau ni seorang anak perempuan sahaja ya di rumah ya. Jadi beliau ni lebih manja ke atau macam mana? Saya ingat dia ni lebih daripada manja. Lebih daripada manja. Terlampau manja. Terlampau lah. manja. Maklumlah sekuntum bunga ni kan dia punya harum wangi. Oh wow, dah sampai macam lirik lagu ya. Jadi macam mana bila dia kecil tu, sejak kecil perangai dia macam mana? Oh, Lydia ni ada keanehan sikit. Aneh. Aneh sikit waktu dia kecil ni. Dia ni suka bergambar. Dulu mana kita bergambar ambil macam sekarang ni ada handphone kan. Dulu dia akan pergi ke phone booth pula gambar. Mesin foto yang Mesin foto tu dia akan ambil yang gambar dia instant tu ya? dia akan post. Nanti dia bawa balik. Kita tak tahu sampai satu ketika tu bila kita masuk ke bilik dia kita pastikan kenapa dia banyak gambar yang dia post. Sampai sekarang masih dewasa ni. Tapi dah tak dekat ni lah. Phone tepat. Phone sajalah. Phone sajalah. Sendiri sajalah kan. Okey, Lydia, anda sekarang sudah berumah tangga kan? Tapi saya nak tahu sebelum berumah tangga tu, adakah anda harus fight for his attention atau memang ayahnya sentiasa dengar atau ada untuk Lydia? Okey, saya rasa sejujurnya saya tak payahlah fight for attention sebab saya ni seorang daddy's girl. senang hidup anda ya. Seorang Bukan perempuan senang lah sebab saya ada dua abang dan adik lelaki. So saya seorang perempuan lah dalam keluarga. Jadi bila selalunya abang lagi rapat daripada dengan ibu, jadi saya pula lagi rapat dengan ayah. Tapi okey, walaupun anda rapat dengan ayah anda, pernah tak dalam hidup anda ni anda mungkin ada macam barrier lah, halangan bersama anda dan ayah anda ni?
Barrier tentunya ada bila saya nak membesar, bila kita go through that teenager phase, that puberty phase. Jadi saya sebagai anak perempuan, saya tak boleh kongsi dengan ayah saya setengah topik pasal betul juga, ya. kita segan kan. Jadi itu kepada ibu lah. Tapi besides that, saya rasa semua saya boleh kongsi dengan dia. Because ayah saya ni dia seorang yang very understanding. So dia tak akan judge kalau apa yang saya kongsi dengan dia akan sentiasa mendengar. Lydia ni, cara dia tu, kalau saya berkomunikasi dengan dia, kebanyakan melalui SMS. Kenapa? Jarang berbual di rumah. Bukan tak berbual juga. Tapi saya rasa lebih memberi kesan yang mendalam bila kita ber-SMS. Dan andai kata kalau perkara tu agak serius ke ataupun apa saja yang ingin tahu, kadang-kadang saya ajak dia keluar untuk berjumpa lah di kedai restoran ke. Kadang-kadang kita segan lah nak cakap face to face kan. Betul. Itu macam kita, ada depan muka Jadi macam lebih selesa lah kalau keluar jadi kata-kata ya. kadang-kadang macam ayah nak transfer $20 boleh. Macam gitu lah. Kita SMS lah. Takkan nak minta face to face kan. Jadi SMS kan semua ayat $20. Macam gitu. Tapi okey, antara Uncle Jas dan Lydia ni ada tak persamaan, mungkin hobi ke atau minat yang sama? Saya kira memang banyak persamaan lah. Kerana daripada kecil tu saya akan suka bawa dia lah. Kalau saya ada location untuk shooting ataupun menonton teater atau seumpamanya, saya akan bawa dia. Dan ada juga kadang-kadang kalau saya dulu mula dengan perniagaan, jadi kadang-kadang saya akan bawa dia sekali untuk ikut saya dan perhatikan apa saya buat. Dan dia banyak belajar daripada apa yang saya lakukan. Dan dengan itu mungkin anda dapat inspirasi ya untuk menjadi usahawan. Yes, betul. Ya, jadi adakah ayah anda memang pendorong utama untuk anda jadi pelakon dan usahawan? Boleh dikatakan juga sebab saya dibesarkan, ayah saya sering membawa saya di set pengembaraan kan. Jadi dia tak pernah paksa lah kalau saya nak jadi pelakon ke apa. Jadi saya dengan sendirinya saya bila melihat ayah saya setengah syuting, jadi saya macam naklah jadi macam ayah. Bila ayah saya, ibu saya buka kedai, jadi saya pun rasa macam wah, I'm very inspired. Macam nak buat macam gitu. Mereka menjadi idola anda ya. Betul. Tapi macam tadi anda katakan hidup anda ni senang ya. Tension semua senang. Tapi anda pernah tak susahkan ayah anda? Anda pernah Kecewakan ayah anda? Dan jika kalau anda pernah, apa yang anda lakukan? Untuk pujuk. Saya rasa semua anak lah mesti pernah kecewakan ayah atau ibu kan. Mesti aku pernah juga. Betul, jawapannya betul dan tepat Mesti sekali. semua pernah. Tapi specialnya pasal ayah saya ni, kalau saya dah mengecewakan dia, dia tak pernah nak abaikan saya. Jadi he will always be there for me, walaupun kadang-kadang saya macam dia tahu saya buat salah, nanti saya akan macam tak pujuk lah, tapi saya akan macam ayah manja balik dengan dia, nanti dia okey. Dia macam cairlah. Senang sajalah, pujuk gitu saja terus dah okey. Kan anak perempuan. Tapi untuk Uncle Jas pula, bila rasa kecewa atau marah, apa yang Uncle Jas akan lakukan? Biasanya kita ni menghela nafas yang panjang sedikit lah. Kerana kita nak pastikan yang anak kita ni betul-betul di tempat yang benar lah. Jangan buat kelakuan yang tak senonoh dan seumpamanya. Dan kita beri perhatian sedikit lah. Tapi yang penting bagi saya komunikasi lah. Waimah bentuk komunikasi yang macam mana sekalipun, kita harus mengalah. Beri ruang untuk dia bercakap, memberikan dia punya idea. Dan apa yang dia rasa yang tak kena dengan diri dia ataupun dengan kita. Jadi kita harus longgarkan kita punya diri untuk memahami kehendak diri dia. Itu lebih penting. Jangan terlalu tegas lah. Jangan terlalu tegas. Tapi kalau ibu dia tu agak tegas sedikit lah. Old schoolnya. Jadi ibunya yang tegas. Ibu saya dia lagi more old school way lah. Dia akan macam, biasalah mak-mak kan macam marah macam, kau kenapa nak balik macam gitu. Macam gitu. Tapi ayah saya dia akan macam just SMS macam, what time you coming home? Jadi saya macam, okay, maybe pukul 11, pukul 10. Macam gitulah, lagi fleksibel. Tapi kita sebagai ibu bapa tentunya ingin yang terbaik untuk anak-anak kita ya. Walaupun mereka sudah rumah tangga, dah mungkin dah menimbang cahaya mata seperti Lydia. Tapi anda masih nasihatkan beliau, dan apakah nasihat beliau? Nasihat anda kepada beliau? Saya kira yang paling penting dalam penghidupan lah asasnya tu saya selalu pesan pada anak-anak saya supaya jaga diri, ingat pada diri, jangan lupa diri. Itu yang penting.
Dan saya kira kalau keadaan sekarang ni kita dengan stres yang seumpamanya, kita belajarlah apa menimang macam mana kita bernapas dengan betul. Good breathing. Cara bernafas tu ada cara yang betul? Ada. Oh, okey, macam mana? Mungkin boleh tunjukkan sikit. Ya? Pernapasan ni baik kita di bidang teater ataupun apa saja yang kita lakukan, mula daripada tarik nafas daripada hidung, kemudian kepada perut, kemudian kita keluarkan daripada mulut. Take a deep breath through your stomach, kemudian kita release keluar daripada mulut. Dan kita akan bertambah tenang. Kerana apa? Itu akan memberi kita ketenangan sedikit. Tenangkan fikiran, tenangkan benar. minda Kita ya. akan lebih oksigen banyak masuk lah, senang. Benar-benar teratur lah. Kalau kita ambil secara semua nak masuk mulut, hidung nak masuk, saya ingat kita akan lebih panik. Betul. Macam panic attack gitu. Semuanya tidak tentu arah ya. Ya, saya. Okey, baiklah. Sebelum kita akhiri sembang TMI, apa kata kita berikan ruang kepada Lydia untuk sampaikan ucapan sempena Hari Bapa kepada ayahnya, Jasmani Basri, dan mungkin untuk suami juga di rumah? Okey, maybe sebelum tu saya nak kata kepada anda di luar sana yang masih ada lagi ayah, masih ada lagi ibu, kadang-kadang kita selalu sibuk tak dapat luangkan masa bersama ibu dan ayah kita. Kita sibuk dengan kita bekerja kita sendiri, tapi kita kadang-kadang lupa yang mereka ni pun dah tua dan diorang need kita punya attention juga. So kalau masih ada lagi ibu dan ayah, hargailah mereka. So with that, saya nak cakap selamat Hari Bapa kepada ayah saya. I'm very thankful for all the things that you have done for the family. Selalunya macam pengorbanan seorang ibu ni kita dapat lihat tau, tapi pengorbanan seorang ayah tu sering is unspoken. So itu tu lah saya nak cakap. Selalunya bila mereka dah dewasa ni mereka kahwin, mereka keluar daripada rumah. Baik anak-anak macam mana sekalipun kahwin mereka keluar. Jadi yang tinggal cuma ibu dan bapa je. Dan di situlah kita akan merasa kehilangan kita dengan anak-anak kita. Rasa mungkin sunyilah ya. Tapi tidak mengapa ya. Saya ingin mengucapkan lagi selamat Hari Bapa ya kepada Uncle Jas. Dan terima kasihlah kepada anda berdua kerana bersama kami ya dalam segmen TMI ini ya. Tapi sebelum itu, saya tanya Lydia. Apakah hadiah paling pelik yang anda pernah berikan kepada Uncle Jas? Hadiah pelik ya? Ada tak ya? Hadiah pelik? Apa tak ada pula? Oh, ada banyak ya. Salah satu? Salah satu yang sekarang menjadi bukan kenangan lah, satu kegembiraan bagi saya dan isteri bila dia inisiatif untuk kumpul dana bagi kami berdua pergi umrah. Wow. Satu yang tak pernah saya sangkakan yang saya akan sampai ke Tanah Suci. Wow. That was something yang saya hargai lah. Hadiah yang paling istimewa lah. Paling istimewa, tidak dapat boleh dilupakan ya. Okey, Uncle Jas suka pancing? Of course. Suka ya kaki pancing ya. Jadi bagi anda yang mempunyai bapa yang kaki pancing juga, mungkin ini adalah satu pilihan untuk anda hadiahkan kepada bapa anda sempena Hari Bapa minggu ini. Nak tahu apa? Mari kita saksikannya dalam Estetika. Memancing merupakan aktiviti atau hobi yang digemari ramai, terutama sekali kaum bapa. Kalau dah kaki pancing ni, mereka sekilas pandang ikan di laut, mereka tahu jantan betinanya apa. Mereka ni profesional ya. Sama juga bila mereka memilih peralatan memancing. Joran apa yang harus dipilih, umpan apa harus dipilih, mata kail dan macam-macam lagi. Ada pula yang sanggup membuat tempahan khas untuk joran mereka. Tak percaya? Lihat ni. Sebelum kita melihat ukiran estetik pada joran, kita tanya pakar joran terdahulu, Elvin. Ya, apakah yang membuat satu joran tu unik? They want something that is very special, something that only they has it, something that is one of a kind. Dan kenapa sekarang ramai yang gemar untuk menempa khas joran mereka? Because they can actually choose the components they want to use, they can choose the colors, they can choose the design. Second reason, because of the quality. Custom built rods are actually handcrafted. And because it's handcrafted, right, we can give 100% attention to every single detail. Saya ni tak pernah ada joran ya, saya tak pernah beli joran. Jadi untuk orang macam saya ni, bagaimana ni saya nak pilih joran? Saya tak tahu macam mana.
to choose the rod, right, it actually depends on the application. So, for example, if you are using for shore fishing or beach fishing, right, you need something very long. You need something 10 feet and above or 9 feet and above because you want to send the bait out far. But if you are doing pond fishing, you want to fish in a pond, then you need something shorter. Terima kasih Elvin. Baiklah, sebentar nanti kita akan bersama Chloe yang mahir menambahkan nilai estetik pada joran yang dibuatnya. Baiklah, jadi Chloe, apakah desain yang sedang anda lakukan sekarang? Actually working on Japanese, the design with Japanese wave. Then another one I'm looking on is actually the sakura flower. I actually look at a few of those Japanese type of sakura flowers, different type of flowers. So how the petals they are formed, all these things. And then I included all these details on her rod also. Tadi semasa saya sedang berbual bersama Elvin dan Chloe, datang seorang tetamu khas kita hari ini, iaitu pelanggan mereka, pelanggan Chloe dan juga Elvin, dan di sini Bro Fadil ya. Ya, saya. Jadi saya tanya nih sebenarnya nih, mengapa anda tempah khas joran anda ni, desain dengan desain yang unik, macam tidak boleh anda gunakan joran yang sedia ada? Saya buat design ni pasal color. Okay. Warna hijau ni memang apa saya suka lah. Warna kegemaran anda. Ya, betul. Jadi saya ada satu soalan cepu mas untuk anda ya. Selepas anda tempah khas joran ini dengan warna kegemaran anda dengan api-api itu semua, adakah anda dapat menangkap lebih banyak ikan selepas itu? Kita memancing ni penuh kena ada kesabaran. Bukan kerana pasal rod dia lawa dapat ikan. Bukan. Tapi yang pentingnya confident pun lebih juga ya. Ada confident lah. Oh, lagi bersemangat lah untuk pakai rod ni. Kalau orang di luar sana tengok anda lagi swing rod anda tu lebih semacam ya. Thank you Alvin, thank you Chloe. Bro Fadil jangan lupa ikan paus ya. Boleh. Baiklah, jika saya ingin membuat tempahan khas joran saya akan letak manja ya, berwarna-warni, muka Hans. Kalau muka Hans, larilah ikannya. Tak mengapalah. Yang pentingnya joran yang ditempah khas ini boleh dihadiahkan kepada bapa anda sekiranya mereka merupakan seorang kaki pancing. Sentiasa manja, manja. Inilah cabutan bertuah Golden Chance minggu keempat dan kami sedang bersiaran langsung menerusi Studio 1 Mediacorp Campus. Ya, dan Syirah, 3 minggu telah berlalu dan 30 pemenang bertuah dah pun menerima habuan $1,000 setiap seorang. Tepat sekali Hans, dan malam ini mungkin ada bapa-bapa yang telah belikan isteri ataupun anak-anak mereka perhiasan emas, nama mereka pula yang akan timbul nanti, siapa tahu? Untuk itu, apa kata kita undang orang yang bertanggungjawab memberikan senyuman kepada penonton kita malam ini. Kita persilakan Encik Azlan Syafiee. Selamat datang ke Studio Manja. Selamat datang Encik Azlan. Selamat Hari Bapa Encik Azlan. Selamat Hari Bapa ya. Saya juga nak ucapkan selamat Hari Bapa kepada terima kasih Encik Azlan. Ya. Jadi, berapakah jumlah yang bakal dimenangi pada malam ini Encik Azlan? Minggu ni adalah minggu yang keempat bagi cabutan bertuah Golden Chance dan sekali lagi 10 pelanggan bertuah Golden Chance akan memenangi hadiah wang tunai $1,000 setiap seorang. Wow. Ini bermakna jumlah hadiah wang tunai yang mesti dimenangi malam ni adalah $10,000. $10,000. Mesti dimenangi ya. Inilah saat yang anda nanti-nantikan ya. Tunggu apa lagi? Duduk depan TV sekarang juga. Malam ini mungkin malam anda. Baiklah Encik Azlan, boleh tak kita putarkan balang ini? Ya, kita mulakan sekarang ya. Atau mungkin hari ini rezeki bapa-bapa. Ya, rezeki bapa di luar sana ya. Sama ada kaum bapa ataupun tidak. Okey. Tua anda siapa yang tahu? Okey. 10 pemenang pada malam ini $1,000 setiap seorang. Okey. Boleh Syirah? Boleh. Susahlah kalau kurang tinggi. Saya ingat awak nak masuk dalam balang ni. Okey, tahniah buat Mahfar bin Saleh dari Yishun Ring Road dan Nur Jihan Umar dari New Upper Changi Road. Tahniah. Okey, saya Ya. putar. Saya suka gini, macam magic gitu. Silakan Han. Okey. Sini satu. Di sini pula satu. Okey, di tangan saya pula. Tahniah buat Salfarudin Sarip dari Chua Chu Kang Street 52 dan Repida dari Senja Road. Tahniah buat anda. Ya, nama yang unik sekali ya. Ya. Jadi Encik Azlan, sebenarnya Hari Bapa ni ada tak plan-plan untuk ujung minggu ni?
Oh, tahun ni special. Sambutan di rumah. Sambutan di rumah ya, ya. Orang kata kadang-kadang sambutan di rumah ni lebih istimewa lah kan. Betul sekali. Dah lagi satu. Oh, ada lagi satu. Tak sabar dah tutup je. Tak sabar nak balik rumah nak sambut hari bapa ni. Okey, tahniah buat Maimunah binti Jantan dari Marine Drive dan Siti Nur Ziana binti Muhammad dari Edgedale Plains. Tahniah. Okey. Boleh Encik Azlan? Jangan risaulah Encik Azlan, yang terkejut saya tak akan datang lah. Okey, boleh. Okey, satu di sini ya. Satu di depan pula sini. Nampak jari jemari saya ni. Okey, di tangan saya. Tahniah buat Jasmini dari Jurong West Street 52 dan Nezirabi dari Tampines Street 33. Okey. Dah pun 8 kupon ya. Ya. Okey, mungkin yang terakhir ni kita putarkan lebih lama. Lama sedikitlah. Dua kupon terakhir. Dua kupon terakhir, $1,000 setiap kupon Betul tau. sekali. Baiklah. Okey, boleh? Okey. Satu. Mungkin di ujung belah kira. Berat dah. Berat dah makin berat. Ya, ramai yang belanja. Ya. Baiklah. Tahniah buat Kamaria binti Abu Sama dari Bendemeer Road dan juga Alia Zulaika binti Kamaluddin dari Marine Terrace. Okey, baiklah kita akan sebutkan sekali lagi nama-namanya. Okey, di tangan saya Rapida dari Senja Road, Salfarudin dari Chua Chu Kang Street 52, Nazirabi dari Tampines Street 33 dan Jasmini dari Jurong West Street 52. Tahniah. Di tangan saya pula Siti Nur Ziana binti Muhammad dari Edgedale Plains, Nur Jihan Umar dari New Upper Changi Road, Mahfa bin Saleh dari Yishun Ring Road, Maimunah binti Jantan dari Marine Drive, Kamaria binti Abu Samah dari Bendemeer Road dan Alia Zulaika binti Kamaruddin dari Marine Terrace. Wow. Tahniah buat ke semua pemenang. Okay. Kita akan serahkan kupon-kupon ini kepada Encik Azlan. Ya, dan Encik Azlan, pihak Golden Chance akan hubungi anda tidak lama lagi ya. Terima kasih. Okey. Jadi Encik Azlan pada minggu hadapan, minggu yang kelima, berapakah jumlah yang bakal dimenangi? Minggu depan Golden Chance akan naikkan jumlah hadiah wang tunai dari $10,000 kepada $15,000. Dan kali ini bukan 10 tetapi 15 pelanggan bertuah Golden Chance akan memenangi hadiah wang tunai $1,000 lagi setiap seorang. Ya, minggu kelima up lagi 5. Up lagi ya. Jadi anda di rumah masih ada peluang ya. Sekiranya nama anda tidak disebut malam ini, siapa tahu tuah anda minggu hadapan. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Cik Azlan. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Terima kasih. Jalan. Okey. Wah, kenapa minggu depan ya? Minggu depan 15 ya, 15. Sila awak sini lah, awak sini. Saya ada satu kuis untuk anda. Okey, dah kita tukar tempat baru minta kuis. Okey, silakan. Malam ini 10 pemenang. Okey. Ya, minggu yang akan datang 15 pemenang. Okey. Ya, minggu-minggu yang lepas 30 pemenang. Okey. Jadi berapakah jumlah wang tunai keseluruhan? Awak tadi tak bilang saya, awak nak tanya saya soalan-soalan matematik gini ya? Saya suka. Jari jemari saya tak cukup. Apa kata anda tanya dengan kedua tetamu kita di sana? Okey. Sementara saya jalan Boleh, ke sana. Okey, boleh. silakan. Jadi Tanya. berapakah jumlah wang tunai? Tu, berapa? Awak tahu ke? Saya kurang pasti. Berapa? Saya pun kurang pasti. Sama-sama lah kurang pasti. Tapi yang pastinya awak tak tahu ya? Baiklah, inilah dia kedua host bagi rancangan permainan terbaru Lintas Pintas, Suzari Sumari dan juga Isa Bora. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih. Okey, jadi Suzari Sumari, apakah format terbaru rancangan Lintas Pintas ni? Okey, format ni seperti biasa kita akan menguji pengetahuan para peserta dan juga nak uji juga memori mereka dan nak tahu juga cara mereka bekerjasama sebagai satu kumpulan. Saya dah lihat episod yang sebelum ni memang sebenarnya bukan mudah ya nampaknya. Kan? Soalan-soalannya macam nak dapat duit tu susah nampaknya. Tapi sebelum kita ke soalan yang seterusnya, apa kata kita lihat VT ni dahulu. Apakah personaliti yang tidak dihadiahkan Orchid Hybrid ketika mengunjungi Singapura? Dimensi! Berapakah sisi yang terdapat dalam bentuk heptadecagon? Satu permainan terbaru di Suria, Lintas Pintas! Dengar tadi apa? Heptadecagon. Heptadecagon. Saya nak cakap pun macam tak pandai ya. Jadi apakah cabaran anda semasa penggambaran? Dan saya dengar anda rakamkan kurang daripada seminggu ya untuk 13 episod. Ya. Ya, macam mana tu? Okey, kalau kata orang tu dalam 5 hari lah kita buat dalam 13 episod tu. 5 hari? Daripada pagi sampai ke malam. Wow. Saya dengar saya penat. Kan? Memang penat sebab satu episod tu kita
makan masa dalam 3 jam sebenarnya. Nampak macam sekejap je kan, tapi 3 jam. Dan cuba bayangkan saya kena berdiri 3 jam, tak ada kerusi, tak ada rest. Macam awak dapat duduk. Kita 3 jam berdiri je sampailah ke malam. Waktu rehat tu bila makan lah. Singkat lah ya. Wow, memang. Dan saya lihat tadi memang setnya memang meriah sangat, memberikan macam mood kepada peserta. Dan Isa, apakah peranan anda dalam rancangan kali ini? I okey je. Gurau. Tugas saya untuk memberi peserta bonus ataupun minus. Okey. Cabaran, ya. Cabaran bonus, cabaran minus. Senang kata, kalau mereka dapat sahut cabaran apa yang saya suruh, mereka boleh memenangi wang tunai. Ataupun mungkin bonus-bonus yang lain lah. Dan macam mana pengalaman anda bekerjasama dengan host yang memang dah biasalah buat dengan rancangan permainan ni? Ada tak cabarannya untuk anda? Ni. Dia ni bagus. Memang gila-gila lah. Ya. Saya pun gila-gila, jadi sebati lah kan. Jadi lagi satu ni, Syirah nak tahu sesuatu tak? Kenapa? Apa dia? Buat masa ni kita dapat kerja bersama kan. 9 tahun yang lalu, saya adalah salah satu peserta tau. Dan inilah host dia. Wow. Jadi saya tak nak kira, kalau tadi dah kira-kira saya tak nak kira berapa usia Suzari Sumari nampaknya ya. 47. Oh, 47. Senang tak payah. Tapi masih berbisa lah nampaknya ya. Masih. Alhamdulillah. Jadi Suzari Sumari, kenapa penonton harus menonton Lintas Pintas? Okey, yang bestnya kita akan menguji minda semua orang. Kita akan dapat belajar daripada cara kita bermain, berhibur, kita juga dapat menimba ilmu. Sebab ada jawapan-jawapan yang diberikan tu memang bukan mudah untuk menangi hadiah-hadiah. Dan senang cakap lah, memang saya sendiri lembab sikit. Memang bila apa jawapan ni yang saya dengar pun macam, susah. Sebab kita selalu suka main-main gini kan. Betul. Tapi bila kena dengan soalan macam ini, pengetahuan tu memang sebenarnya memang harus. Memang perlu tahu memang sebenarnya. Harus ada second season pun. Ya. Nampak? Dia pancing. Mungkin saya pun boleh jadi, mungkin anda cabaran bonus, saya boleh jadi cabaran minus lah. Mungkin boleh 3 orang untuk host kan? Nak juga boleh. Nak juga pancing juga ya. Dan dengan itu terima kasih Suzari Sumari dan juga Isa Bora kerana sudi bersama kami. Dan selamat hari Bapa kepada Isa juga. Terima kasih. Selamat hari Bapa. Terima kasih. Dan Lintas Pintas berlangsung setiap Selasa 8.30 malam dan anda juga boleh saksikannya menerusi Me Watch. Dan juga Sempena Hari Bapa, sebuah telemovie komedi berjudul Papa Pilot yang berkisahkan seorang pilot yang terjejas ekoran pandemik ini dan serta-merta statusnya dipertingkatkan kepada stay home dad sepenuh masa. Dan saya rasa tentunya ramai yang akan dapat mengaitkanlah kisah yang dipaparkan dengan telemovie ini. Jadi jangan lupa tayangannya pada hari Jumaat 9 malam dan antara pelakonnya termasuk Fir Rahman, Farhana M. Noor, Zaidi Ibrahim, Nadim Sazwan dan juga Bella Putri. Dan kini tiba masanya untuk kita berehat dan sebentar nanti kita akan saksikan aktiviti Bro Sis Cuba. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Manja. Sentiasa manja. Anda masih bersama kami di Manja. Okey, Bro Hans, bagaimana keputusan undian di IG minggu ni? Okey, keputusannya 19% pilih Tim Hans. Okey. 81% pilih Tim Lydia. Ya. Terima kasih ya semua. Kalau nak tahu siapa yang lebih kreatif kali ini, mari kita saksikan Bro Sis Cuba. Wah, Bro. Apakah cabaran kita minggu ni ya? Takkanlah cabaran kita buat pasta walaupun ada mesin seperti ini ya. Hi. Hi. Hi, I'm Lavanya. So today we'll be making clay accessories. Clay accessories? For girls? Yes, let me show you how to do one. Hanzah takutlah ni sebab kena buat aksesori tanah liat. Saya tak takut. Saya cuba nak buat yang sempurna untuk anak-anak perempuan saya. Saya tak takut. Ya. Let's do this. Ya. Alright, so for the demo today, I will show the both of you how to do detailed design that can be seen in the middle here. So you take the base clay, basically the background that you want it to be in, and then you can use your hands. The warmth of your hands should be enough to condition it. Conditioned as in a sense where you don't see the air bubble. You can use a rolling pin as well to flatten it out, and then you run it through the pasta machine. And since this is the base
clay before the designs go on top. It has to be on the thickest setting, about 3 mm width. Take out the shape you want. Lightly press onto the base clay so you know where you're working on later, so you only design within that range. Okay, so you've seen how it's done. Now it's your turn to be creative. So, Bro Hans and Sis Lydia, are you ready to make your own accessories? Always. Ready! Lavanya, what will happen if you do not remove the bubbles properly? When you don't condition your clay well enough, you'll see the air bubbles. And when you make your designs and you bake them, you'll have all these unsightly like bumps. So try to use a needle tool or anything to just prick the bubbles and then keep conditioning them until the base itself is smooth and clean. Boy, kena konsentrasi. Bila saya dapat tahu yang saya harus lakukan clay accessories ni, pertama sekali yang datang dalam minda saya ni ialah anak perempuan saya lah. Jadi mereka suka, orang kata, benda-benda seperti ini. Jadi saya akan buat secara baik lah. Cabaran yang dihadapi nak buat design yang lain daripada yang lain. Saya sekarang cuba nak buat cactus. Tapi saya tak berapa confident sebenarnya. What if we don't have a pasta machine? Okay, so basically the pasta machine is to help you condition the clay to make a flatter base, so it's easier for you to work on, to create the shapes you want. We can always use a rolling pin or a glass bottle to help you roll out the clay. Baiklah Lavanya, selepas Bro Hans dan Sis Lydia dah habis lakukan cabaran, siapakah pemenangnya? Very nicely done, very bright. If I have to choose a winner, I would choose... It's a very tough choice, okay? Okay, don't take it personally, okay? I will choose the cactus. Congratulations to Sis Lydia. Tapi saya nak tanya, kenapa saya punya tak menang? For yours, it looks very playful. I like the use of all the fluorescent colours. It's just that I feel hers is well thought out. Tak apalah, menang kalah ni semua ada pertandingan. Yang paling penting sekali saya rasa bila saya tunjuk anak perempuan saya ni ataupun isteri saya, mesti mereka rasa gembira dan bila mereka tahulah yang saya buat khas untuk mereka ya. Saya rasa bangga sebenarnya dengan diri saya kerana saya dapat menghasilkan anting-anting secantik ini. Sebenarnya saya tadi gairah jugalah sebab saya takut tak jadi. Tadi bila saya nak ukirkan kaktusnya pun saya menggigil. Tapi, yalah, saya menang jadi tahniah buat diri saya. Bukan senang dah. Inilah dia yang ini Lydia punya, nampak? Lydia punya saya rasa lebih sophisticated lah. Saya bersuka bentuknya. Dan ini Hans, anda ni sebenarnya cantik. Cuma warnanya macam terang, macam sakit mata saya, sakit. Sakit mata awak. Tapi bukan mereka di rumah. Ramai yang pre-order, betul? Oh, dah Jangan risau ya. Tapi saya rasa kan ini bukan setakat ada warna saja. Sebenarnya saya ada rasa, bila saya buat ni, saya tunjukkan rasa kasih sayang. Warna ni melambangkan, orang kata love. Sebab tu ada ni heart shape di sini. Ya, love. Love. 1, 2, 3. Love. Nampak? Rasa kan? Betul. Sebenarnya saya rasa corak dan warna anting-anting anda ni bukan tak sesuai untuk anting-anting ya. Ni kalau taruh magnet di belakangnya sesuai untuk jadi magnet di peti ais anda. Tapi tak apalah ya, nanti anda berlatih buat lagi lah aksesori tanah liat bersama dengan anak-anak anda. Kan nak jadi bapa contoh ya, bapa suri teladan. Ya. Of course. Ya, saya akan lakukannya. Saya rasa saya akan ajaklah anak lelaki saya sekali menekan masa musim cuti sekolah ni. Mungkin mereka boleh buat keychain dengan tanah liat. Lagipun kita digalakkan untuk orang kata stay home atau di rumah. Betul. Sebab itulah minggu depan Manja yang akan melancong tanpa pasport kerana kita akan tinjau bagaimana untuk hiaskan rumah dengan barangan perhiasan agar ia kelihatan seperti resort. Wow, saya tak sabar. Resort. Juga kita akan merantau Singapura meninjau tempat
tempat menarik bersama seorang pemandu pelancong. Dan apakah pula ya aktiviti Bro Sis untuk minggu hadapan? Dengar-dengar Bro Hans dan Si Sheila bermain-main dengan warna ya. Besta! Jangan lupa ya bersama kami sebentar nanti di IG Mediacorp Suria kerana kami akan bersembang secara live bersempena dengan Hari Bapa jam 9.45 malam ya. Dan semua ini dan banyak lagi tinjauan menarik ya pada minggu hadapan. Sementara itu, selamat Hari Bapa kepada anda dan kita jumpa minggu hadapan di Manja. Senantiasa manja.